Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam sujud baginda akan doa ini yang berbunyi, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang untuk dapat sama-sama kita menyambung pengajian kitab Al-Adhkar. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan menyambung sambungan kepada tajuk masih lagi dalam bab zikir yang dibaca ketika sujud. Baik. Kami meriwayatkan, kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam sujud baginda akan doa ini yang berbunyi, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, yang bermaksud Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Allahumma ghfirli dhanbi, ya Allah ampunkanlah bagiku dosaku. Kullahu, semuanya. Diqqahu, sama ada yang sekecil-kecilnya. Wajillahu, atau yang sebesar dan sebanyaknya. Wa awwalahu, sama ada dosa di awal kehidupanku. Wa akhirahu, ataupun dosa di pengakhiran hidupku. Wa alaniyatahu, sama ada dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wa sirrahu, ataupun dosa yang dikerjakan akan secara tersembunyi. Ini satu doa yang sangat baik untuk kita hafal dan kita bacakan, kerana dia adalah doa keampunan yang paling sempurna. Kerana Nabi SAW mengajar kita untuk memohon ampun kepada Allah dalam semua aspek ruang dalam kehidupan kita, jika ia berkait dengan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma ulama ada berbincang, zikir yang Nabi SAW baca ketika sujud baginda melalui doa yang saya bacakan tadi, apakah baginda membacanya pada solat malamnya sahaja, atau baginda SAW membacakannya pada seluruh sujud di dalam solatnya. Maka sebahagian ulama berpendapat doa ini dilazimi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya,
utamanya baginda mengulang-ulangkan bacaan doa ini di dalam salat tahajud. Salat tahajud baginda dengan baginda memanjangkan sujudnya. Pernah ditanya kepada Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, berapa lamakah sujud Nabi SAW itu? Maka kata Sayyidina Hudzaifah, panjang sujud Nabi itu adalah seperti panjangnya qiyamnya. Seperti panjangnya qiyamnya. Makna kalau qiyam Nabi SAW itu kadar kurang yang paling biasanya puratanya adalah pada kadar 100 ayat. Maka begitulah panjang sujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangkan bacaan doa tadi itu dengan selama tersebut. Ya, ini menunjukkan pada kita tuntutan untuk kita memanjangkan bacaan di dalam sujud kerana dia adalah merupakan tempat doa dan tempat yang mustajab. Dan ini adalah doa meminta keampunan yang terbaik. Ya, kerana dia merangkumi, kata Imam Nawawi, ia merangkumi 3 perkara utama. Yang pertama, bila disebut Allahumma ghfirli dhanbi kullahu. Bila Nabi ajar kita, ya Allah ampunkanlah dosaku semuanya. Apa makna semuanya? Maksud semuanya, kata Imam Nawawi, adalah merangkumi yang besar ataupun yang kecil. Yang besar ataupun yang kecil. Kadang-kadang kita biasa doa, ya Allah ampunkanlah dosaku. Tapi kita tidak menyebutkan yang kita minta ampun tu daripada yang besar ataupun yang kecil. Kerana kedua-duanya adalah dosa. Sama ada yang besar maupun yang kecil. Tetapi dalam apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ini lebih bersifat khusus. Lebih bersifat khusus. Iaitu dengan meminta dan memohon agar yang besar ataupun yang kecil, kedua-duanya diampunkan. Yang kedua disebut diqqahu. Diqqah ni dalam bahasa Arab daripada perkataan daqqa, daqiqun. Kalau tuan-tuan orang Arab, dia panggil gandum yang dikisar, dia panggil daqiq. Daqiq. Macam kita ambil gandum, kita letak pada alat kisar, kita kisar macam tuan-tuan duk pegang tepung gandum yang sekarang duk jual lah. Setelah dia menjadi halus, ringan, seperti kita tengok tepung gandum yang telah disiap, dikisar itu dipanggil daqiq dalam bahasa Arab. Memberi maksud, kalau kita ambil seringan, bukanlah nak kata satu pack tepung gandum tu, tak. Tapi nak kata kalau kita ambil secubit daripada daqiq atau tepung itu pun, dengan seringan itu pun, kita minta kepada Allah. Nabi SAW ajar kita minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa itu. Tak kira seringan mana pun. Kerana dosa itu walaupun ia kecil, walaupun ia ringan, tetapi dia boleh menjadi penghalang seseorang itu untuk menuju ke syurga Allah. Dan dosa sekecil mana pun ia, apabila ia kecil dan ia dipandang kecil oleh pelakunya, dia akan menjadi dosa yang besar. Dan dia menjadi asbab seseorang itu melazimi perbuatan dosa, dan menjadi asbab untuk seseorang itu tidak takut untuk berbuat dosa, dan menjadi asbab untuk seseorang itu melazimi perbuatan dosa dan menyebabkan ia mengundang murka Allah Ta'ala. So bila Nabi ajar kita minta ampun dosa yang sekecil mana pun, maknanya apa? Maknanya minta kepada Allah, ya Allah janganlah engkau biarkan kami memandang remeh, memandang enteng, memandang kecil pada perbuatan dosa itu, walaupun dia sehalus gandum atau seringan itu.
Kerana Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang membuat kejahatan walau sebesar zarrah pun, dia akan melihat perbuatan itu dan perbuatan itu akan ditimbang dan ia juga akan dihukum dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, baginda ada pesan kepada umat Nabi yang berada di penghujung zaman kita lah. Baginda kata apa? Antara tanda-tanda kiamat, baginda pesan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jangan sesekali kamu ini menjadi golongan yang muhaqqarat. Muhaqqarat ni adalah memandang remeh pada perbuatan dosa. Sehingga kan dalam hadis yang lain, baginda menyebutkan dosa itu diumpamakan bagi pandangan orang yang fasik adalah seperti seekor lalat yang menghurung atau yang duduk di atas batang hidungnya, lalu dia menghalau lalat itu. Maknanya Nabi nak bagi perumpamaan, di akhir zaman orang buat dosa, dia pandang dosa tu macam lalat. Dia halau lalat. Seperti mana kita tengok lalat ni tak ada nilai, kita tak suka kepada lalat itu, maknanya orang-orang yang berada di akhir zaman, dia akan memandang perbuatan dosa yang dia melakukan itu adalah umpama lalat. Atau sebagai ulama tafsir, ulama mensyarahkan, iaitu maksudnya adalah bila orang melarang dia melakukan kejahatan itu, dia menganggap nasihat orang tu seperti lalat yang mengganggunya. Kamu ni kacau lah, macam lalat lah. Seolah-olah macam tu lah. Dia bagi tahu kepada orang yang menegur dia, orang yang menasihatinya. Sebahagian ulama yang syarah hadis tu kata, dia memandang dosa itu seremeh seperti nilai seekor lalat. Seperti mana dia menganggap dosa itu sebenarnya tidak berdosa. Ini yang Nabi takutkan, yang Nabi khawatirkan. Sebab tu Nabi ajar kita minta ampun pada Allah walaupun diqqah, walaupun dosa yang paling kecil. Kerana kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, dosa yang kecil tu dia boleh menjadi dosa besar apabila kita memandang perbuatan dosa itu remeh dan tanpa kita ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajillah, dan minta kepada Allah berlindung daripada dosa yang banyak. Jullah ni dalam bahasa Arab memberi maksud dosa yang berkumpul, yang terkumpul. Dia buat satu dosa, dia kumpul. Maknanya dia buat satu perbuatan dosa dan dia tak bertaubat, tetapi dia menambah-nambah. Seolah-olahnya dia menabung dosanya. Biasa orang menabung kebaikan, dia menabung maksiat. Dia buat, mula sikit dia buat, lepas tu makin lama banyak, itu menabung maksiat. Ini daripada perkataan jullah, memberi maksud minta ampun pada Allah daripada kita termasuk golongan yang menabung dosa, bukan menabung pahala. Menabung dosa ni ada banyak. Sama ada ulama kata menabung dosa tu melalui jalan orang yang melazimi perbuatan dosa tanpa taubat, atau menabung dosa itu adalah orang yang menyeru kepada orang lain untuk berbuat kejahatan, atau orang itu menjadi contoh kepada ikutan kepada orang lain untuk berbuat jahat ataupun berbuat maksiat. Ini dipanggil sebagai dosa jariah. Dosa jariah. Zaman dulu tak timbul istilah dosa jariah. Ulama hanya bincang pahala jariah. Tapi ulama akhir zaman sekarang ni mereka dah mula bincang tentang wujudnya satu bala baru yang dinamakan dosa jariah. Melalui media sosial,
yang boleh menjadi ruang utama ataupun medium utama untuk seseorang itu menabung dosanya di dalam tambungan kejahatan. Kemudian awalahu wa akhirahu, dosa di awal. Awal ni masa selepas kita baligh. Wa akhirahu, ni paling penting. Dosa apabila kita berada di pengakhiran hayat kita. Sebab mungkin awal orang tu baik, tapi akhirnya belum tentu. Jadi Nabi ajar kita minta yang awal dalam kebaikan, yang akhir dalam kebaikan. Ya, kalau kita dapat awal yang baik, insya-Allah jangan lupa meminta akhir yang baik. Wa alaniyatahu, dan minta alaniyah, dosa yang dilakukan terang-terangan. Ini juga dosa jariah. Orang yang buat dosa terang-terangan, orang nampak dan orang ikut. Ini juga menabung dosa. Wasirrahu, yang paling kita takut adalah dosa yang orang buat secara tersembunyi, tanpa pandangan penglihatan manusia lain, tapi Allah tahu, dia tetap melakukan dosa itu walaupun dia menyedari Allah mengetahuinya. Ini adalah 3 perkara utama yang Nabi SAW anjurkan untuk kita melazimi doa ini. Baik. Ketahuilah memang sangat dituntut untuk dikumpulkan ke semua zikir-zikir yang kami sebutkan itu di dalam sujudnya. Kata Imam Nawawi, lebih afdal kita hafal semua zikir-zikir yang Nabi SAW bacakan dalam sujud, kemudian kita baca semua sekali. Itu lebih baik daripada kita melazimi dengan satu zikir. Kalau kita mampulah hafal banyak-banyak, kemudian kumpulkan dan bacakan di dalam setiap sujud. Ya. Jika tidak termungkin membaca kesemua sekali dalam satu waktu, bolehlah dibaca dalam beberapa waktu sebagaimana memang sudah kami sarankan dalam bab yang telah diterangkan. Sama ada kita nak kumpul semua zikir sujud tu, baca pada setiap sujud dalam setiap solat, atau kaedah kedua, kita setiap sujud satu zikir. Sujud kedua, zikir lain. Sujud ketiga, zikir lain. Yang tu pun tak apa. Yang tu pun boleh. Atau nak himpunkan semua, baca di setiap sujud zikir yang terkumpul pun boleh. Ya. Itu yang lebih baiklah, yang terafdal kata Imam An-Nawawi. Ataupun dibuat bukan pada sujud yang berbeza, solat yang berbeza. Solat Zuhur satu zikir, semua sujud sama. Asar sujud zikir lain pula. Maghrib zikir sujud lain pula. Macam tu pun tak apa. Tidak menjadi masalah. Kemudian kalau disebutkan, kalaulah sekiranya dia tidak termampu juga, maka meringkaskannya juga memadai dengan dia tidak meninggalkan sekurang-kurangnya tasbih yang dibaca dan sedikit doa. Kalau dia tak boleh hafal semua zikir yang Nabi SAW bacakan dalam sujud, dia tak boleh hafal semua, kata Imam Nawawi paling kurang dia kena baca tasbih yang biasa dibaca di dalam sujud. Yang kedua, jangan ditinggal ala doa. Jadi antara sunnah Nabi SAW yang hari ini ramai orang tinggal adalah berdoa ketika sujud. Banyak kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita baca zikir tu, tapi doa lepas tu kita tak baca. Kita habis baca zikir tu, terus kita bangun pada rukun yang seterusnya. Paling kurang kita doa walaupun sedikit, ringkas pun tak apa. Seperti mana Abu Bakar radhiyallahu an, antara doa yang diriwayatkan ada beberapa sahabat yang lain yang dengar dalam salat maghribnya, Abu Bakar tidak meninggalkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Asalnya kita bincang belajar sebelum ni, Quran tak boleh dibaca ketika rukuk dan sujud. Tetapi jika kita baca asalnya ayat tu ayat Quran, tapi bukan kita niat nak baca Quran, kita niat berdoa, sebab ayat Quran itu datang dalam bentuk doa.
Jadi dia tidak dikira Quran jika kita niat ia sebagai zikir atau kita niat ia sebagai doa. Maka boleh kita membaca doa Al-Quran itu di dalam sujud kita. Rabbana atina fid dunya pun boleh. Yang penting lepas tasbih jangan tinggal doa walaupun sedikit. Ya, kerana ia adalah merupakan waktu yang mustajab. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa walau seringkas mana pun ketika dalam sujudnya. Baik. Dan hendaklah didahulukan tasbih berbanding doa. Kalau siapa nak berdoa, dia kena baca zikir sujud dulu. Dia kena baca zikir sujud dulu, kemudian baru dia ikuti dengan doa. Melainkan kalau zikir yang dia baca, melainkan kalau doa yang dia baca di dalam sujudnya itu adalah doa yang seperti mana dibaca oleh Nabi SAW. Macam tadi kita baca Allahumma ghfir li dhanbi yang Nabi SAW baca. Yang mana tak baca tasbih subhana rabbiyal a'la bihamdi pun tak apa, terus baca doa itu pun tak apa. Tapi kalau kita nak baca doa versi kita, dalam hati kita, kita nak baca versi kita, maka afdalnya dimulakan pada sujud itu dengan tasbih kepada Allah terlebih dahulu. Itu adabnya. Tasbih, kemudian baru ikuti doa yang kita ingin hajatkan. Ya. Tapi sebahagian ulama kata, kalau kita baca tasbih dulu, kemudian baca doa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu lebih baik. Kerana tasbih itu pun dibaca dan doa yang diajarkan itu juga dibaca. Maka kita menghimpunkan kedua-duanya sekali. Ya. Baik. Okey, kemudian fasal yang seterusnya, para ulama berbeza pendapat tentang sujud dalam salat. Cuma saya nak sebut satu perkara. Orang kita, tuan-tuan, mereka memanjangkan sujud akhir. Kadang-kadang kalau kita semayang hajat, biasa orang kita dia panjangkan sujud akhir. Ya, sujud akhir. Berbanding sujud-sujud yang lain. Okay, apa pandangan ulama dalam hal ini sebenarnya? Dia ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan afdalnya pada semua sujud. Tidak dikhususkan pada sujud mana-mana. Kenapa? Sebab dalam hadis itu sifatnya umum. Nabi tidak mengkhususkan sujud yang mana. Nabi hanya sebut keadaan seorang hamba itu paling hampir dirinya dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nabi tak kata ketika dia sujud yang akhir, tak. Jadi ulama kata bila hadis tu bersifat umum, maka dia mesti dipegang umumnya. Maknanya apa? Maknanya semua sujud kita dalam solat adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Maknanya kalau kita semayang 2 rakaat, semayang hajat 2 rakaat, panjangkan keempat sujud. Tak perlu sujud akhir je. Kalau kita baca, kalau hajat kita ada banyak, kita boleh separatekan pun tak apa. Sujud pertama hajat yang ni, sujud kedua hajat yang ni. Kalau kita ambil yang sujud akhir je paling kumpulkan semua hajat, jadi sujud tu jadi lama, takut ia boleh juga membebankan kepada makmum. Daripada kita boleh pecahkan, setiap sujud tu dipanjangkan sedikit dan didoa pada kesemua tempat dalam sujud itu, maka ia lebih teratur dan dia lebih sempurna. Ini pendapat yang pertama. Kerana dia kata, kalau Allah dah bagi 4 tempat mustajab, kenapa kena pergi ambil yang satu? Kenapa dibazirkan, diabaikan lagi 3? Kenapa tak guna 4 kota? Kenapa pakai 1 kota? Seolah-olahnya begitu. Pendapat yang kedua, yang dinukilkan juga daripada Imam An-Nawawi. Pendapat kedua dia kata,
selang-seli. Selang-seli. Contoh, sujud pertama, tasbih, doa pada Allah. Doa yang macam mana Nabi ajar, bukan yang kita punya hajat. Yang Nabi ajar. Zikir dalam doa. Zikir-zikir yang dibaca dalam sujud. Kita baca yang tu dulu. Itu untuk sujud yang pertama. Sujud yang kedua, lepas tasbih, baru doa yang kita nak minta. Itu pandangan yang kedua. Supaya yang pertama kita khususkan untuk tasbih, zikir dan doa-doa yang Nabi ajar untuk kita minta. Kerana sudah pasti apa yang Nabi ajar untuk kita minta, itu yang paling terbaik. Kemudian sujud yang kedua nanti, barulah kita fokus setelah tasbih untuk doa kita sendiri. Ini kerana dia kias kepada hadis yang ada sebut qasamtu salata nisfaini bainal abdi. Allah kata, aku telah membahagikan salat ni kepada dua bahagian. Satu untuk diriku, satu untuk hamba-Ku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi yang pertama tu kita tunaikan zikir-zikir dan tasbih doa yang diajarkan. Yang kedua, baru kita fokus untuk hajat kita semata-mata. Sebab tu kalau sembahyang hajat 2 rakaat, jadi makna katanya apa? Makna katanya sujud yang pertama jadi dijadikan doa yang hajat tu sujud yang akhir. Tapi kedua-duanya kena seimbang panjangnya. Yang pertama tu kita sujud dengan zikir-zikir, doa-doa yang lainlah kita tambahkan. Dan yang akhir adalah dengan doa hajat kita, permintaan kita sendiri. Kalau kita sembahyang zuhur, maknanya kita boleh selang-selikan sujud yang kedua tu. Boleh juga dalam solat fardu kita nak minta berdoa, pun tak ada masalah dalam sujud. Sujud kedua, kita doa hajat kita. Sujud keempat, umpama contoh. Ya. Okey. Maka disebut di sini, para ulama berbeza pendapat tentang sujud dalam salat dan berdiri. Mana satu di antara keduanya yang afdal? Ya. Adapun mazhab Syafi'i yang muafakatnya menyatakan bahawa berdiri lebih afdal sesuai dengan bicara Nabi SAW dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Ini ulama khilaf pula. Dalam semua rukun solat yang fi'li, mana yang paling afdal? Antara qiyam dengan sujud. Sekarang ni kita ada qiyam, kita ada rukuk, kita ada i'tidal, kita ada sujud, kita ada duduk antara sujud. Dalam semua rukun-rukun fi'li ni, mana paling afdal? Kalau nak dibandingkan, kalau kita saring balik, yang paling afdal ada dua. Qiyam dan sujud. Sebab i'tidal, kita sekejap saja puji Allah. Duduk antara dua sujud pun sekejap. Dia rukun yang tak panjang. Sebab rukun fi'li ni ada dua. Satu rukun panjang, satu rukun yang pendek. Rukun pendek macam i'tidal, duduk antara dua sujud. Rukun yang panjang, qiyam, rukuk, sujud. Tapi antara qiyam, rukuk, sujud, sujud lebih afdal daripada rukuk. Dan qiyam lebih afdal daripada rukuk. Tapi antara qiyam dengan sujud, mana lebih baik? Ini ada khilaf. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i kata qiyam lebih afdal. Sebab apa lebih afdal? Sebab qiyam lebih lama daripada sujud. Ya, biasanya kalau kita semayang, qiyam kita lah rukun paling lama. Kerana ketika kita qiyam, kita bermunajat, berkomunikasi, bercakap, dan Allah membalas pertuturan dan percakapan komunikasi kita. Selain daripada hadis yang Nabi SAW juga ada bersabda, afdalus salah tulul qunut. Nabi pernah bersabda, solat yang paling afdal adalah kunut yang panjang. Orang dulu dia kata kunut panjang, kunut. Itu bukan, itu melawak je.
Kunut pendek, kunut tak ada. Tu mengarut je lah. Maksud kunut, apa maksud kunut? Kunut ni maknanya berdiri. Sebab tu lepas i'tidal kita baca kunut. Kenapa? I'tidal sepatutnya rukun dia pendek. Tapi bila kita baca doa ketika i'tidal kita jadi panjang. Sebab tu nama dia kunut. Baik, kita bila tuan-tuan muslimin muslimat rahmati oleh Allah, kita sambung sikit lagi. Jadi berdasarkan hadis tadi, yang afdalnya adalah qiyam. Kerana dalam Quran Allah menyebutkan wa qumu lillahi qanitin. Allah kata berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan qanitin. Qanitin ni maknanya diri yang lama. Diri yang panjang. Sayyidatina Maryam dia diberikan gelaran apa? Qanitat. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dalam ayat Quran tu, ini dalil yang dipakai oleh golongan pertama. Allah kata, wahai Maryam, uqnuti, panjangkan diri kamu. Wasjudi, kemudian sujud. Kemudian warka'i, rukuk. Mana ada orang sujud dulu baru rukuk? Mesti rukuk dulu baru sujud. Susah tuan-tuan, tengah berdiri sujud, bangun pula rukuk. Wih, leceh. Maka berdasarkan ayat tu seolah-olah Allah nak gambarkan mana susunan pergerakan rukun solat yang afdal. Kunut, berdiri, kemudian Allah cerita tentang sujud, kemudian Allah cerita tentang rukuk. Berdasarkan firman Allah kepada Maryam. Ya. Dan banyak lagi dalam surah Tahrim Allah Ta'ala puji sifat wanita-wanita syurga. Allah puji isteri Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, asa rabbukum in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minhunna muslimat, Islam, mu'minat, yang beriman, qanitat. Allah sebut yang suka semayang malam panjang-panjang dirinya, baca panjang-panjang. Taibat, suka taubat. Abidat, yang merupakan seorang yang tunduk kepada Allah Ta'ala dan tidak pada nafsunya. Saihat, suka berpuasa. Ini sifat yang ada pada Sayyidatina Hafsah. Ketika Nabi ceraikan Sayyidatina Hafsah dengan talak satu, Nabi cerai sebab dia pergi cerita kepada isteri yang lain. Nabi pesan pada dia, Nabi bawa balik Maryah Al-Qibtiyah dekat rumah dia, kat bilik dia. Dia balik-balik, dia tengok ada wanita lain. Nabi minta izin pada Hafsah. Nabi kata, wanita ini telah dihadiahkan pada aku oleh Raja Mesir Al-Muqawqis dan aku mengahwininya. Cuma aku nak tumpang letakkan ia di bilik kamu sebab aku mempercayai kamulah isteri yang paling boleh bertoleransi. Isteri lain tak boleh. Terlalu keras, maknanya tak bagi chance lah. Hafsah bagi. Hafsah, bila Nabi minta izin begitu, Hafsah macam diam lah, dia tak bagi respon apa. Kemudian Nabi nak dapatkan redha isterinya, Hafsah, Nabi kata, baik, kalau kau berikan Maryah tinggal di sini, aku berjanji aku tidak akan menyentuh Maryah sepanjang keberadaannya di sini. Sepanjang keberadaan di sini. Maknanya Nabi akan lebihkan Hafsah. Hafsah setuju. Maryah duduk situ. Dan Hafsah, dia rapat dengan Aisyah radhiyallahu anhum. Dia pergi jumpa Aisyah, dia cerita, oh Nabi sayang kat aku. Sampai Nabi kata, Nabi sumpah Nabi tak akan sentuh Maryah kerana aku. Jadi bila cerita, isteri yang lain ni cemburu lah. Mereka pakat-pakat lah jumpa Nabi. Tanya, macam mana ni? Jadi benda tu jadi satu tekanan kepada Nabi SAW.
Kerana baginda merasa marah sebab Hafsah tak jaga janji dan tidak menjaga rahsia. Sebab Nabi pesan jangan beritahu kat isteri yang lain. Dia beritahu. Nabi ceraikan dia dengan talak satu. Menangis Hafsah. Dan bila Umar dapat dengar berita tu, Umar kata, bala apa yang paling besar dalam sepanjang hidup aku melainkan pada hari ini. Kerana Allah telah memutuskan hubungan keluarga Umar dengan Rasulullah. Umar menangis dengar berita tu. Kalau kita mesti nak backup anak kita kan. Umar menangis. Maka Umar pergi ke rumah Nabi SAW nak pujuk Nabi. Nak tanya Hafsah apa masalah ni. Tapi akhirnya Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam. Allah suruh malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Allah perintahkan kamu rujuk balik Hafsah. Apa poin dia? Kenapa Allah suruh rujuk? Kerana Allah kata melalui malaikat Jibril, dia adalah wanita yang qanitat. Dia suka semayang malam. Sawamat. Dia suka puasa sunat. Dan dia adalah wanita syurga. Ada 3 sebab. Satu, dia adalah ahli syurga. Punca dia masuk syurga kerana dia banyak salat malam dan dia banyak puasa sunat. Kemudian Nabi rujuk Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Walaupun ada sikit lah kesalahan tu, biasalah manusia. Ada emosi, ada perasaan. Bukannya Nabi. Kita bukan Nabi maksum. Tidak maksum. Jadi ada sedikit. Tapi nak dibandingkan dengan kebaikan yang ada pada Hafsah, maka akhirnya Nabi SAW merujuk kembali Sayyidatina Hafsah. Kerana poin dia sebab dia banyak solat malam dan berdiri panjang. Ya. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawasanya yang paling afdal adalah sujud. Yang paling afdal adalah sujud. Kerana sujud itu disebut oleh Nabi sendiri adalah waktu yang paling hampir seseorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khilaf lah. Ada ulama kata berdiri, sebab berdiri kita baca Quran. Sujud kita doa je. Quran dengan doa, Quran lebih baik. Di situ ada khilaf lah. Ya, mana yang lebih baik. So apa poin kita tahu mana baik Ustaz? Poin dia, kalau kita tahu berdiri itu lebih baik, panjangkanlah bacaan tu. Poin dia, tu pengajarannya. Kalau ulama tu kata sujud tu lebih baik daripada qiyam, kita panjangkan lebih sujud berbanding qiyam. Kalau qiyam kita dah panjang, sujud kita kena sepanjang qiyam atau lebih panjang. Kalau kita solat bersendirian lah. Tapi kalau qiyam tu lebih afdal, maka kita panjangkan qiyam berbanding sujud. Baik, wallahu alam. Kita tangguh sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.